Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kumpulan kami membentangkan subjek JKA 513 Industrialisasi dan Perubahan Sosial. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya memperkenalkan ahli grup kumpulan kami. Pertama sekali yaitu saya Muhammad Saufi bin Surani. Yang kedua Muhammad Syafiq bin Syarudin. Seterusnya Nastazli bin Zulkifli. Seterusnya Faris bin Adenan. Dan yang terakhir sekali Mustaqim bin Ahmad. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Dalam era industri 4.0, menangani cabaran penuaan khususnya berkaitan kesihatan fizikal memerlukan pelaksanaan penyelesaian inventif seperti e-derumation dengan menyediakan terapi individu dari keselesaan rumah mereka sendiri. Seterusnya platform telepemulihan ini membantu warga emas dalam mengatasi batasan mobiliti dan menggalakkan keterangkuman kaki tangan yang berkebolehan. Maksudnya benda ni, produk ni kita letak dekat rumah, so dia tak perlu pergi ke mana-mana lah untuk dia bersenam. Terusnya dalam era pada masa kini, cabaran utama untuk golongan warga emas adalah penggunaan teknologi yang semakin canggih. Sebagai contoh, dalam industri pada masa kini, hampir semua teknologi komputeraan cara tradisional semakin hari semakin ditelan. Apa-apa yang kita lakukan pada masa kini di zaman industri 4.0 ni, kita menggunakan hampir semua kita menggunakan komputer. Contohnya kita membeli di online, kita melakukan apa-apa sajalah, kita mencari apa-apa maklumat kita menggunakan komputer. Seterusnya saya akan membentangkan tentang maklumat produk dan perkhidmatan. E-derumation ini adalah sesuatu benda yang membantu warga emas dalam melakukan pergerakan-pergerakan senaman. Contohnya ini satu produk yang membantu warga emas itu bersenam dengan mudah dan selamat digunakan. Seterusnya, global yang semakin meningkat telah membawa kepada peningkatan keperluan untuk penyelesaian penjagaan kesihatan. Semakin meningkat global, semakin banyaklah kesibukan-kesibukan. Jadi dengan adanya produk ini, ia lebih memudahkan untuk dilakukan oleh warga-warga emas. Karena anak-anak ni, contoh dia ada anak-anak, dia nak bawa keluar pun dia tak ada masalah sebab global, pengaruh global. Seterusnya, e-derumation produk atau perkhidmatan yang inovatif merapatkan kekosongan ini dengan menyediakan latihan pemulihan dan bimbingan kepada warga emas daripada kemudahan kediaman mereka sendiri. Maksudnya dia produk ni mengawal warga emas tu untuk bersenam. Dia ikut dia punya bentuk tubuh badan warga emas itu. Dia mengikut kemampuan warga emas itu. Seterusnya, mobility adalah salah satu halangan yang dihadapi oleh warga emas apabila cuba mendapatkan perkhidmatan pemulihan. Oleh itu, dengan adanya produk ini, mereka boleh melakukan tanpa ada apa-apa mobility, maksudnya pergerakan daripada keluar rumah. Dengan adanya benda ni, dengan adanya produk ini, mereka boleh melakukan di rumah saja. So ini mengurangkan sedikit halangan mereka untuk mereka menjaga kesihatan fizikal mereka. Seterusnya, e-derumation menggalakkan pendekatan pemulihan yang lebih komprehensif dan mudah dicapai, boleh dilakukan kediaman masing-masing. Dia mudah untuk dilakukan oleh warga asing yang kurang berkemampuan dan selamat untuk digunakan oleh warga asing. Hal ini baguslah untuk mereka supaya mereka boleh melakukannya setiap hari untuk kesihatan fizikal mereka. Seterusnya, perkhidmatan e-derumation ini menggalakkan warga emas tidak terjebak dengan kecederaan, khususnya untuk warga emas ni lah, semasa diorang melakukan senaman dengan
produk ini kebarangkalian peratus untuk kecederaan itu kurang. Sebab produk ini memang dia asaskan untuk warga emas, jadi segala spek-spek kemampuan-kemampuan produk ini memang untuk warga emas dan sesuai untuk warga emas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Syafiq. Saya membentangkan isu sosial. Kemajuan teknologi mengubah pelbagai aspek wujudan manusia. Selain itu, satu bidang di mana perubahan ini amat ketara adalah dalam cara kita menghadapi kesukaran yang mengiringi proses penuaan. Dalam masa yang sama, pelbagai cabaran yang ditimbulkan oleh orang yang semakin tua, pengubahan teknologi ini khususnya dalam rangka kerja industri 4.0. Maksudnya orang tua dia akan merasakan perubahan teknologi ini akan mengganggu perubahan era rekod. Penyebaran kewujudan teknologi yang diperkenalkan oleh revolusi perindustrian keempat IR 4.0 mempunyai potensi untuk meningkatkan kualiti hidup warga tua dalam pelbagai teknologi. Teknologi bantuan, rumah pintar, peranti boleh pakai dan teleperubatan direka bentuk untuk mengurangkan kesukaran fizikal yang mengiringi proses penuaan. Sebagai contohnya bantuan e-wallet, bermakna digital pada masa kini. Kita boleh orang tua pun kena download e-wallet untuk mendapatkan bantuan yang dimasukkan direct oleh kerajaan dalam akaun e-wallet. Salah satu masalah sosial yang boleh diklasifikasikan sebagai isu sosial bagi warga emas dalam menghadapi cabaran kehidupan berusia melalui penggunaan teknologi ialah jurang digital. Hal ini, akses warga emas yang tidak sama rata kepada teknologi merupakan masalah sosial yang besar yang dikenali sebagai jurang. Yang saya cakap tadi, jurang digital waktu kini, dia akan menyukarkan warga tua. Okey, yang seterusnya adalah peluang kesewanan sosial yang berkaitan dengan isu sosial. Apabila warga tua menyelesaikan diri dengan perkembangan teknologi pada masa ini, pelbagai kebimbangan sosial muncul termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggan privasi, pengasingan sosial dan jurang digital. Selain itu, kesewanan sosial dapat digunakan dengan peluang tersendiri untuk menggunakan inovasi sebagai satu cara untuk membangunkan penyelesaian berkekalan yang meningkatkan kesihatan fizikal dan kebajikan am individu warga emas. Seterusnya adalah mempromosikan reka bentuk teknologi inklusif, mempunyai kapasiti untuk mengubah proses penuaan secara asas dan mewujudkan laluan ke arah masa depan yang lebih saksama. Usahawan sosial mampu membangunkan sumber dalam talian, program latihan mesra pengguna dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan digital warga tua. Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi, kemajuan pelbagai industri, ia amatlah penting bagi sesebuah company ataupun organisasi memiliki kecekapan dalam menguruskan tugas perkhidmatan sama ada dalaman maupun luaran. Kemajuan teknologi komunikasi membolehkan organisasi berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan efisien. Okey, itu saja. Saya Nastar Bibi Nurul Kipli. Antara objektif ataupun poin-poin yang terdapat dalam revolusi kesihatan 4.0 ini adalah dari segi sumber manusia. Sumber manusia boleh kita kaitkan dengan dari segi produk ataupun servis iteration platform telepemulihan warga emas memerlukan pengajian teratur dari segi sumber manusia, kewangan dan lain-lain. Apabila mempertimbangkan sumber manusia adalah penting untuk mempunyai pasukan, mewujudkan satu pasukan yang orang kata dari segi penglibatan untuk dari segi maintenance, dari segi servis dan juga lain-lain. Pasukan jaminan kualiti yang juga diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kefungsian lancar melalui ujian yang ketat.
Maksudnya setiap kali produk tu diperbarui ataupun di-update, dia hendaklah melepasi orang bilang keselamatan untuk diguna pakai oleh pengguna. Apabila yang mempertimbangkan sumber manusia adalah penting untuk mempunyai pasukan pembangunan mahir yang terdiri daripada yang berikutnya adalah pembangunan dari segi perisian yang berpengalaman untuk mencipta platform tersebut. Antaranya untuk mereka UX ataupun UI untuk memastikan antara muka mesra pengguna dan pakar telesihatan untuk merangka program senaman yang lebih cekap dan juga lebih baiklah. Dengan adanya mereka yang membantu dari segi profesional, penjagaan kesihatan dan pengguna dalam menavigasi platform dengan cekap, dia lebih memudahkan pengguna ni mendapat akses dari segi dari segi macam dia punya fungsi produk sendiri tersebut, ataupun orang cakap lebih kepada memudahkan dia untuk mendapatkan maklumat lah yang ada untuk produk kesihatan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid Adnan. Okey, yang kita akan bincangkan ialah berkenaan perancangan kelestarian produk dan perkhidmatan. Okey, yang pertama adalah penting untuk kita membangunkan strategi kemampanan yang merangkumi semua untuk Interamotion bagi menjamin kewujudannya yang berterusan dan kesan yang menggalakkan sebagai platform telepemulihan perintis. Okey, yang kedua, pembangunan Interamotion harus memberi keutamaan kepada penggunaan pelayan dan infrastruktur yang cekap tenaga untuk mengurangkan jejak karbon yang dikaitkan dengan operasi platform. Yang ketiga ialah kemampanan sosial muncul sebagai faktor asas dan dia didorong oleh penekanan platform terhadap warga tua. Lebih menggalakkan keterangkuman memerlukan usaha berterusan untuk mengecilkan jurang digital dalam kalangan warga tua melalui pelaksanaan ciri keboleh hak sesan dan antarabangsa mesra pengguna yang disesuaikan untuk menampung tahap kecekapan teknologi mereka yang berbeza-beza. Plan kemampanan harus menggabungkan strategi yang lebih bertujuan untuk menggalakkan celik digital dalam kalangan penduduk tua ataupun warga tua. Dengan itu lebih menjamin bahawa kelebihan Interamotion ini boleh dicapai oleh demografi yang luas. Yang terakhir, dalam memastikan daya maju kewangan jangka panjang adalah amat penting untuk Interamotion. Okey, model perniagaan yang direka bentuk dengan berkesan dapat mencapai keseimbangan antara kemampuan pengguna dan penjanaan hasil untuk mengekalkan pembangunan, penyelenggaraan dan sokongan pelanggan yang berterusan. Okey, sekian, terima kasih. Saya Mustaqim Ahmad. Saya akan membentangkan dari sudut kewangan. Dari sudut kewangan, kos pembangunan merangkumi sebahagian besar daripada keseluruhan belanjawan. Belanjawan ini merangkumi kos lesen perisian infrastruktur, perkakas dan gaji serta faedah yang komprehensif untuk pasukan pembangunan. Belanjawan juga untuk alat perisian ujian yang diperlukan untuk menjamin kualiti dan ujian bagi memastikan keselamatan dan kebolehan percaya dalam platform. Bermaksud dari sudut kewangan, sekiranya kita gagal urus tadbir kewangan, dipercayai akan gagallah keseluruhannya. Yang nombor 2, dari sudut kewangan ialah
kewajipan kewangan yang berterusan termasuk gaji untuk sokongan pelanggan dan pakar latihan. Kempen pemasaran untuk menjanak kesedaran dan jualan untuk mewujudkan pembersihan dan mengembangkan bekalan pengguna. Yang semua berlaku selepas fasa pembangunan tamat. Sumber kewangan diperlukan untuk mendapatkan perundingan undang-undang yang menjaminkan bahawa platform itu mematuhi peraturan penjagaan kesihatan dan undang-undang perlindungan data dan mematuhi pendawaian. Dari sudut yang ketiga pula, memperuntukkan belanjawan untuk pembangunan berterusan, penghalusan dan sokongan teknikal diperlukan untuk penyelenggaraan dan kemas kini yang berterusan. Ia bermaksud setiap pembelanjaan yang kita keluarkan mesti ada audit untuk memastikan belanjaan itu betul dan tepat. Yang seterusnya secara ringkasnya, menjalankan servis e-demarcation memerlukan peruntukan kewangan dan modal insan yang banyak. Jika ingin secara besar-besaran, namun jika ingin dilakukan ia pada kelompok yang skala kecil, maka peruntukan kewangan dan sumber manusia adalah kecil. Sekian daripada saya.